Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini kita dapat lagi menyambung perbincangan dan juga perbahasan di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi membincangkan tajuk ataupun bab hasad, iaitu pada muka surat 184, amalan bagi penawar sifat dengki. Bila kita tahu hasad ataupun dengki ini adalah merupakan salah satu sifat yang sangat bahaya bagi orang yang beriman kepada Allah. Penyakit hasad ni besar, kesalahan dia, bahaya dia pun besar. Di antaranya apa dia? Iaitu dapat memakankan segala amalan kebaikan kita. Pahala-pahala digugurkan, dimakan dengan sebab ada perasaan hasad di dalam hati. Sedangkan kita buat ibadat ni nak bawa pahala bertemu dengan Allah Ta'ala. Tetapi apa makna ibadat, amalan yang kita bawa yang menghasilkan pahala, pahala itu gugur, terhapus, dimakan oleh perasaan hasad. Menunjukkan kesannya besar. Dan yang kita sebut pada bulan lepas, di antara bahaya hasad ini, dia menyerupai fi'il perangai orang Yahudi. Orang Yahudi ni kan banyak hasad kepada orang. Allah Ta'ala kata hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hasad yang muncul di dalam hati mereka, walaupun terbukti kebenaran di hadapan mereka, mereka tetap lawan juga. Di antara bahaya hasad lagi, sentiasa tak puas hati dengan orang. Tengok orang lebih sikit sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dia tak puas hati, dia rasa tak tenteram, gerisah di dalam hati dia. Dan di antara hasad lagi, dia telah menolak takdir dan ketentuan Allah. Takdirnya Allah Ta'ala bagi nikmat, bagi kelebihan, bagi sesuatu anugerah pada orang lain, dia tak puas hati. Itu di antara kesan yang muncul daripada hasad. Jadi bila kita tahu sesuatu penyakit itu bahaya, kita kena cari dia punya penawar ataupun ubat dia. Apa ubat yang dapat menghilangkan, menghapuskan sesuatu penyakit yang wujud di dalam tubuh badan kita. Jadi hasad ni ada dalam badan kita, dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi apa amalan yang dapat menghapuskan perasaan hasad? Amalan bagi penawar sifat dengki, amal yang perlu dilakukan adalah seseorang itu perlu mengetahui hukum disebabkan dengki. Dah kita tahu dah hukum dah haram, berdosa, dan kesan dia menghapuskan pahala ibadat. Disebabkan dengki itu serta setiap perkataan dan perbuatan yang boleh menyebabkan kedengkian itu berlaku. Dengki itu kadang-kadang sebab kita keluarkan dengan perkataan kita. Kita cerita dengan orang, tak puas hati dengan seseorang yang diberi nikmat. Itu di sudut perkataan. Kadang-kadang di sudut tindakan kita. Tengok orang lebih sikit, dia buat muka pelik. Dia buat muka tak syok. Mula-mula dia ceria je, tengok orang naik kereta canggih daripada dia, mula dia menampilkan suatu perwatakan yang tak puas hati dengan orang. Sebab itu ulama menyebut, kadang-kadang dengan di sudut perkataan kita tuturkan, menunjukkan kita tak puas hati dengan orang. Kadang-kadang dengan sudut tindakan. Apabila seseorang itu mengetahui perkara itu, maka setiap tingkah lakunya perlu bertentangan dengan perkara itu, perlu dia lawan, perlu dia bertindak, perlu dia ubah, bagi mengelakkan daripada terjadinya perasaan dengki terhadap orang lain. Sesuatu langkah, sesuatu usaha perlu dilakukan, tindakan perlu dilakukan dengan segera. Kalau masih mengekalkan sifat hasad, kesan dia pahala kita gugur, hilang, dihapuskan oleh Allah. Sentiasa tak puas hati dengan ketentuan Allah. Sebab bila Allah Ta'ala bagi nikmat kepada orang, itu ketentuan Allah. Kalau ada perasaan hasad, menunjukkan tak redha dengan ketentuan Allah. Maka sesuatu langkah, sesuatu usaha perlu dilakukan untuk menghilangkan perasaan hasad. Antara amalan lain
Yang boleh dilakukan adalah dengan memuji terhadap orang yang didengkinya itu, serta menzahirkan perasaan sukacita. Kita pujilah. Puji itu bukan depan dia. Dia dalam agama ni, dalam tasawuf, puji orang berdepan ni salah. Sebab dengan pujian tersebut mendatangkan riak, sombong. Dia rasa seronok. Manusia ini dia tak boleh terima kalau orang kutuk dia. Caci dia, hina dia, mudah terasa. Walaupun kutukan, cacian itu memang benda tu ada salah bagi dia, dia tak boleh nak terima. Orang kata dia tak pandai, dia tak boleh terima. Kata dia tak hebat, dia tak boleh terima. Itu sifat manusia. Dia suka sentiasa dipuji. Jadi kita ni boleh puji orang, tetapi kepada orang lain, bukan di hadapan dia, supaya dia tak rasa kembang. Bila kita puji, maknanya dia dapat mengikis sikit sebanyak tentang perasaan hasad yang kita tak puas hati kepada orang. Jadi dia kata kita puji. Dan dia kata melahirkan perasaan sukacita. Suka tengok orang dapat nikmat. Kalau orang tubuh badannya sihat, walaupun kita ni tak apa sihat, ada beberapa macam-macam penyakit. Mengaji sikit dia letih, mengantuk. Bila mengaji biasa-biasa kan. Orang tua-tua dia nak cari tiang, dia nak cari dinding, nak menyandar, sebab dia tak boleh duduk lama-lama. Kita kata sekejap je antara Isya dengan Maghrib je. Itu kata kita. Pak Isya dengan Maghrib je bukan sampai 2 jam pun, tak sampai sejam pun. Takkanlah tak boleh tunggu. Bagi orang yang uzur ni dia tak boleh, walaupun sebentar. Jadi maknanya apa dia? Jadi kita kata di sini bahawa yang dapat dilakukan kita memuji terhadap orang yang didekatkan itu, serta menzahirkan perasaan sukacita dan gembira dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, serta merendah diri. Kita puji dia, kita melahirkan perasaan suka. Tengok orang lain sihat, boleh lama duduk dalam majlis tu, tak menyandar pun. Maknanya kita seronok lah. Kita ni dah uzur dah, macam-macam penyakit. Orang kata bukan 3 serangkai, 10 serangkai pun ada. 3 serangkai tu selalu dengar lah, macam-macam penyakit bila kita dah tua. Tujuan apa Allah Ta'ala bagi sakit? Nak bagi kita mati. Bulan lepas dah kita sebut nak bagi kita mati. Takut tuan-tuan duk menyandar mengaji, tiba-tiba semua mati. Orang tak sakit apa, Abang Mat tu tak ada sakit apa, orang akan jadi terkejut, orang akan jadi pelik. Nak bagi tahu peraturan alam macam tu, muda, dia tua, kanak-kanak kan, remaja, tua, sakit, mati. Oh biasalah tu dia sakit. Nampak Allah Ta'ala nak bagi kita tak terkejut. Jadi tengok orang lain sihat pada kita, kita bersyukurlah. Jadi jangan ada perasaan hasad dengki pula. Kita melahirkan sifat seronok dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lain, serta menzahirkan perasaan suka dan gembira dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, serta merendah diri. Sebab tu termasuk dalam hadis tu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Maknanya bukan sahaja bila dia dapat nikmat dia suka, dia seronok, dia berbangga dengan nikmat yang dia dapat, tapi tengok orang lain dapat nikmat pun macam tu juga perasaan dia. Tak ada kurang. Hal yang demikian boleh menyebabkan musuhnya itu bertukar menjadi kawan bagi dirinya. Musuh ni dia nak maki hamun kita hari-hari, dia nak hentam kita hari-hari. Dia banyak tindakan-tindakan, usaha-usaha untuk dia menentang kita, melawan kita, untuk nak bagi kita sakit hati, kita marah. Tetapi kalau kita buat baik dengan dia, akhirnya dia akan kalah. Tapi kalau kita rancang juga, kita usaha juga untuk menewaskan dia, untuk menumbangkan dia, dia lagi usaha. Sekali kita berusaha untuk menumpaskan orang, orang 100 kali usaha untuk lawan kita balik. Sebab tu Nabi SAW, kalau kita tengok di dalam perjuangan dakwah ni, dia tak balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi orang Islam kita ni semua kena ikut Nabi. Nabi contoh yang terbaik. Dia balas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun musuh dia tu macam-macam usaha untuk melakukan kemusnahan kepada Nabi, tetap dia buat baik. Akhir-akhirnya bila dah kalah dah, tak ada jalan, tak ada ikhtiar bagaimana nak mematahkan perjuangan Nabi, nak merosakkan Nabi. Akhir-akhirnya masuk Islam. Puas usaha ni, macam-macam fikir, macam-macam tindakan yang dilakukan untuk menggagalkan perjuangan Nabi. Sebahagian mereka fikir takluk, Muhammad ni takluk buat ke mana pun, sebab tu akhirnya kalah. Jadi manusia ni dia ada perasaan. Jahat macam mana pun dia ada perasaan. Perasaan sayang, hasad, marah, benci, semua dalam hati.
Dia manusia ini hati dia boleh berubah, bukan kata-kata baik sampai ke mati dia akan jadi baik, belum tentu. Bila kita kata jahat, sampai mati dia jadi jahat, belum tentu. Sebab tu ada doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah yang boleh membalikkan hati, ya Allah Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati aku ni di atas agama Engkau. Sebab Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Kena takut sungguh, bukan boleh takut main-main. Dengan Allah Ta'ala ni tak boleh takut main-main, sungguh-sungguh takut. Bila takut tu, dia akan diikuti dengan tindakan-tindakan sebagai orang yang takut tu macam mana dia takut pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut, yang kedua, jangan sekali-kali kamu mati. Mana boleh tak mati? Kalau nak mati juga mesti di dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Bukan masa mati tu berusaha untuk mengelokkan Islam kita, memperbaiki agama kita, tak. Sejak kita lahir, sejak kita akhir balik, masa tu dah kena usaha untuk memperbaiki agama, memperbaiki amalan, memperbaiki akhlak kita, memperbanyakkan ibadat kita. Dekat-dekat nak mati, tak apalah, lambat lagi mati ni, badan pun duk sihat lagi. Kat mati esok taubat lah, kat mati esok mengaji lah, kat mati esok semayang sunat banyak-banyak. Jangan tunggu masa tu, sebab kita tak tahu mati bila. Jadi dia kata, di sini kita kena sentiasa merendah diri. Hal demikian boleh menyebabkan musuh itu bertukar menjadi kawan. Okey, kita nak sebut tang mana hati manusia itu boleh berubah. Berapa ramai di zaman Nabi SAW, peringkat permulaannya sangat-sangat menentang Nabi, akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan sendiri, Hendon sendiri kan, mula-mula musuh sangat dengan Islam ni, tapi Nabi balas dengan baik. Kita ni selama dah 30 tahun ke, 40 tahun ke, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun duduk dalam agama Islam ni, berapa dah orang bukan Islam kita tarik. Yang nak lari lagi ada. Nabi banyak, daripada dia seorang ajak orang masuk Islam, sebab akhlak. Sebab tu dikatakan tadi, keburukan dibalas dengan kebaikan. Akhirnya orang akan kalah. Kalau orang buat jahat, kita buat jahat, dia dah memanglah jahat lah. Orang ni nak buat jahat kepada kita, memang dia jahat. Kalau kita balas dengan kejahatan, dia tak akan kalah, dia tak akan mengalah. Jadi dia akan kalah dengan kebaikan. Sifat dengki dalam diri juga akan padam. Tengok. Dan terlepaslah dia daripada dosa dan sisaan sifat tercela itu. Mana kita padamkan sifat itu dengan kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Sebab itu kita tengok dalam Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik, mengasuh, mengajar Nabi SAW, sehingga Allah Taala isytihar dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki suatu budi pekerti yang sangat agung, sangat hebat. Kita tengok ayat yang seterusnya, Allah Taala kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila kita berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta menjadi seolah-olah sahabat karib. Idfa' billati hi ahsan. Buatlah, tolaklah, ataupun buatlah orang yang melakukan kejahatan kepada kamu. Tolak maknanya tahan, balas balik. Idfa', balas balik. Balas balik maknanya kejahatan yang orang buat kepada kamu, hiya ahsan, sesuatu yang paling baik, bukan hiya hasanun. Allah Ta'ala kata hiya hasanun, buat baik, balaslah kebaikan daripada kejahatan yang ditimpakan kepada kamu. Bukan lagu tu. Dia kata hiya ahsan, cari benda yang paling baik. Isim tafdil, cari yang paling baik. Macam mana nak balas kejahatan orang tu? Cara yang paling baik. Fikir, dia buat kita macam-macam kan. Jadi nak hilangkan hasad dengki kepada orang tu, cari usaha, fikir sehabis-habis fikir nak buat yang terbaik. Macam orang kata, orang bagi racun, kita bagi madu dekat orang. Dia bagi racun nak membunuh kita, kita bagi madu dekat dia. Maknanya itu satu kiasan nak menunjukkan kita balas kejahatan itu dengan kebaikan.
Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, apabila ada di antara engkau dan di antara orang itu permusuhan, adawah, pemusuhan, akhirnya musuh itu akan jadi kawan lah. Kalau kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, permusuhan akan berpanjangan, akan berkekalan. Bahkan bukan dengan individu yang kita balas kejahatan, yang dia buat kejahatan kepada kita, kita akan merebak lagi. Dia akan mempengaruhi orang lain pula. Dia akan pengaruhi orang lain, hasut orang lain pula untuk lawan kita. Mula-mula musuh seorang je, musuh seorang, dia buat jahat kepada kita, kita balas balik. Dia rasa tak makan cekak dengan kita, dia pengaruhi orang yang kedua untuk lawan kita, kita lawan, balas dengan jahat balik. Dia mempengaruhi orang yang ketiga, orang yang kesusnya ramai-ramai, dah jadi kumpulan, jadi kuat-kuat nak berlawan dengan kita. Maknanya apa? Kita berlawan bukan dengan seorang individu, bahkan dengan kumpulan. Kerana apa? Kita balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau kita balas dengan kebaikan, sakat dia seorang je lawan kita. Tengok bagaimana cantiknya Allah Ta'ala sebut, balas dengan cara yang terbaik. Dan dikata dengan serta-merta menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Dia jadi geng kita lah pula, jadi kawan karib kita lah pula. Tak sangka dia ni, aku duk kata dia macam-macam, aku buat macam-macam cara nak beri dia sakit hati, tiba-tiba semua kejahatan-kejahatan aku itu dia balas dengan baik. Baik betul dia ni. Akhirnya masuk Islam. Berapa orang jahat yang merancang untuk menghancurkan perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW, akhirnya kalah, tewas masuk Islam. Seandainya dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk Islam, tetapi sekurang-kurangnya dia tak lawan Islam, sebagaimana sikap yang berlaku kepada Abu Talib, pak saudara Nabi. Bapa saudara-saudara yang lain, bapa saudara-saudara yang lain bermusuh dengan Nabi dan merancang untuk membunuh Nabi. Sanggup nak bunuh anak saudara. Tetapi sikap Abu Talib tidak demikian. Tidak begitu, tak sama dengan bapa saudara yang lain. Dia duduk belah Nabi, dia tahu perangai Nabi ni berjuruhnya. Berjuruh ni maknanya baiknya, okeynya, eloknya semenjak daripada kecil, sebab dia belah lama. Bila ibu Nabi ketika umur Nabi 6 tahun, ibu Nabi meninggal dunia. Jadi diambil alih oleh datuk dia. Datuk dia meninggal dunia pula umur 8 tahun. Abu Talib pula pelihara Nabi, duk tengok perangai Nabi ni, perangai Nabi, bangun tidur semula, bangun tidur semula, aktiviti harian apa yang Nabi buat membesar di hadapan dia. Dia tengok Nabi Muhammad ni sangat baik anak saudara dia ni. Perwatakan dia, penampilan dia tak sama macam kanak-kanak yang lain. Jadi kesan kebaikan yang dia tengok kepada Nabi itu, dia tidak bermusuh dengan Nabi. Tak masuk Islam sampai ke sudah, betul, tak masuk Islam. Tetapi dia tidak menghalang perjuangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sekurang-kurangnya padan macam tu. Kita boleh latih orang, didik orang, dia tak masuk Islam, tak terima Islam, tak apa, sekurang-kurangnya dia tak lawan kita, tak lawan Islam, sunnah yang kita perjuangkan. Okeylah, maknanya kita dah kurang musuh. Tetapi kalau kita balas dengan kekerasan, dakwah yang kita sampaikan terhalang, kita mencipta musuh-musuh yang banyak. Kita terpaksa berhadapan dengan halangan-halangan yang banyak kerana sikap kita di dalam berhadapan dengan tentangan daripada pihak musuh, dibalas dengan kejahatan. Kamu perlu mengetahui, manusia itu mempunyai tabiat menyukai apabila kawan atau saudaranya mendapat nikmat. Dia kenal lagu tu. Jangan dapat orang lain dapat nikmat tak puas hati. Dia kena rasa suka orang lain dapat nikmat, walaupun benda tu kita tak dapat. Sebab apa? Tidak sempurna iman seseorang kamu, hadis yang kita bacakan tadi, sehinggalah dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Okey. Kalau diri dia sendiri dapat sesuatu nikmat, dia suka. Kalau saudara dia dapat nikmat, sesuatu nikmat, dia kena suka juga. Baru betul dengan hadis tu. Dia dapat sesuatu kebaikan, kelebihan, sesuatu nikmat, sesuatu anugerah yang dikurniakan oleh Allah. Dia seronok je dia dapat nikmat. Kalau orang lain dapat, perasaan itu juga perlu wujud di dalam hati dia, yakni suka. Tetapi membenci apabila musuhnya itu mendapat nikmat, dia tak boleh. Membenci orang yang mengganggu kawan dan saudaranya, tetapi menyukai pula apabila orang lain mengganggu musuhnya itu. Oleh itu, sekiranya kita tidak mampu menyamakan antara saudara kita dengan musuh dalam menyukai dan membenci, tu payah. Musuh memang kita benci, saudara memang kita sayang.
Kita perlu melepaskan diri daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Tadi kita kena suka sama ada nikmat itu dapat kepada kawan ataupun saudara kita. Yang keduanya, kepada musuh dapat nikmat pun kita kena suka untuk mengurangkan permusuhan kita dengan dia. Dia kata di sini, dengan kita perlu melepaskan diri daripada dosa dengki. Dosa dengki maknanya dosa hasad. Itu dengan dua perkara. Dua perkara itu apa dia? Yang pertama, jangan menzahirkan sifat dengki itu dengan lidah. Menzahirkan kita sebut dengan perkataan kepada seseorang yang lain, yakni kepada orang yang ketiga. Kita tengok orang lain dapat nikmat, kita zahirkan dengan lisan, tak puas hati dengan dia. Belagak dia. Baru naik pangkat 2-3 hari dah tukar kereta. Kita zahirkan dengan perkataan. Anggota, tengok orang ni kita kenyit mata ke? Itu dengan anggota. Dan setiap pekerjaan yang dilakukan, yakni setiap tindakan yang dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata perkara ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalathun lam taslam minha hazihi al-ummah. Al-hasadu waz-zannu wat-tiyaratu. Ala unabbiukum bil makhraj. Ala unabbiukum bil makhraj minha. Idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi. Min dia letak baris itu kan. Tuan-tuan matikan min itu. Tuan-tuan matikan min itu. Famdi. 3 perkara yang tidak selamat daripadanya oleh umat ini. 3 perkara tidak boleh selamat, tak terlepas. Tidak boleh selamat, tidak terlepas akan berlaku kepada umat, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia kata iaitu sifat dengki. Yang ni tak boleh lari. Sifat dengki ini ada kepada semua orang. Orang miskin, cara miskinnya, orang kaya. Orang miskin mungkin dia tak puas hati kerana kepada orang kaya, dia hasad kepada orang kaya. Asyik-asyik orang ni dia dapat, dia duduk miskin sampai ke sudah. Dah begitu lama dia susah, tak pernah-pernah jadi sangat kaya. Orang miskin dia ada hasad kepada orang kaya. Bukan semualah, dia kata sebahagian. Orang kaya dia tak puas hati orang yang lebih kaya daripada dia. Nak lari kat mana? Orang jahil tak puas hati kepada orang alim, dia hasad. Orang alim dia tak puas hati kepada orang yang setara dengan dia ataupun orang yang lebih. Itu yang berlakunya cantah-mencantah di antara satu sama lain. Nak lari kat mana? Semua orang kena. Tak boleh nak mengelak. Cuma kita kena lawan. Benda tu dia akan ada. Hasad ni maknanya dia kata, dan juga sangkaan buruk. Buruk sangka kepada orang. Dia ada buruk sangka dengan waspada kan? Yang tu benda yang berbeza. Buruk sangka disebut zon. Dia ada satu bab lagi, dia suruh waspada. Yang tu waspada ini dibenarkan. Yang kita cerita pada bulan lepas tu kan. Buruk sangka memang Allah Ta'ala larang disebut dalam Al-Quran ni. Inna ba'da dhanna ismun ijtanibuhu minaz zon kan. Jauhkanlah kamu daripada zon. Sesungguhnya sebahagian daripada buruk sangka itu adalah dosa. Allah Ta'ala sendiri sebut sebahagian. Allah Ta'ala tak kata semua. Bukan semua buruk sangka itu berdosa. Kadang-kadang ada bab juga buruk sangka. Buruk sangka yang dimaksudkan yang bab yang kedua ni maknanya waspada. Kita dah bagi beberapa contoh. Cuma contoh ni saya nak ulang balik. Orang tak pernah datang ke masjid kan? Tak pernah datang ke masjid langsung. Tiba-tiba dia datang pada orang lain. Dia datang pula duduk kat tong masjid. Oi, tak-tak dia nak pelari tong masjid ke? Kita boleh waspada tentang tu. Tak apa, dia masuk sembahyang tu. Tak tengok esok hilang tong masjid. Duit dah ada beratus-ratus dalam tu. Orang kata kunci pun dia potong dia punya kunci. Bubuh mangga pun dia pecah kan. Kita tengok dalam CCTV masjid-masjid kan, macam-macam cara. Pakai pakaian wanita, dia masuk, dia awak lari beg tangan wanita. Pakai telekong, tapi selepas orang sujud sembahyang tu, dia tarik telekong yang dia buang, dia buat pelari beg duit. Masuk dalam masjid. Jadi tang tu kita boleh buruk sangka. Buruk sangka dengan makna waspada.
Jadi dia kata zon, maknanya sangkaan yang tak baik kepada orang. Dan juga bercanding, mengambil sial daripada burung, yang disebut wattiyarata. Ambil sial apa maksud? Bila datangnya burung, dulu burung gagak kan, burung helang. Burung ni terbang ke arah mana? Utara. Dia bagi alamat dah, akan bawa sesuatu mudarat ataupun ke selatannya. Ataupun orang tua-tua kita dulu bila ada orang sakit, burung gagak bunyi, kuak kuak. Ni dah ada petanda orang nak mati dah ni. Petanda orang yang nak mati. Kalau lalu keluar daripada rumah, tiba-tiba biawak lintas jalan, dia ludah 3 kali. Ada sia ni, sia. Kalau babi lalu tak apa pula, sedangkan babi lagi mughalazah, jangan biawak. Kita duk kata orang tua-tua dulu yang tak mengaji, dia ada perasaan begitu, ada sangkaan begitu, maknanya mengambil sial daripada binatang, bukan kata burung je. Bila binatang ni buat macam ni, kesan macam ni. Itu maksudnya. Sedangkan kesan sesuatu perkara yang akan berlaku adalah ketentuan Allah. Adalah takdir yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi 3 perkara ini Nabi kata akan berlaku kepada umat. Lalu Rasulullah tanya, ala unabbiukum bil makhraj? Kamu nak tak aku beritahu bagaimana cara jalan keluar? Jalan keluar daripada hasad, sangkaan buruk kepada orang, dan juga percaya dengan sesuatu benda yang khurafat, percaya kepada burung ke ataupun mana-mana binatang. Perkara percaya, kepercayaan khurafat. Sahabat bertanya, khabarkan olehmu wahai Rasulullah, bagi tahulah kepada kami bagaimana nak hilangkan perkara tersebut. Baginda berkata, apabila kamu mempunyai sangkaan jahat, yakni hasad terhadap sesuatu, maka janganlah kamu tahqiqkannya, iaitu janganlah kamu melakukan perkara-perkara yang dituntut di dalam sangkaan jahat kamu itu. Bahkan kamu perlu berhenti daripada memutuskan tentang perkara yang kamu sangka itu. Maksudnya dia kata di sini, kalau tengok dalam bahasa Arab tu, wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Maknanya bila kita syak, zon ini maknanya berat sangkaan. Dia ada syak, zan, waham, yakin. Ada 4. Syak, zan, waham, yakin. Syak 50-50. Zan, berat sangkaan 70%. Kita menyangka sesuatu perkara itu. Waham, kita sangkaan 30% ya waham ni. Kalau yakin 100%. Okey. Bila kita zon sesuatu perkara, jangan turuti zon tersebut. Tak betul ni, kita cuba tepihkan. Dia ni beli kereta baru, toh menang judi, menang loteri. Sangkaan baik, sangkaan buruk macam tu, buang. Tak. Mungkin dia berniaga ke, dia ada perniagaan ke, kan? Mungkin dia dapat sesuatu keuntungan ke, mungkin orang hadiah kepada dia ke, maknanya potong. Fala tuhaqqiq, jangan kamu pastikan, kamu turuti sangkaan buruk kamu. Itu cara nak lawan dia. Dan apabila kamu berasa dengki terhadap seseorang, maka janganlah kamu melampaui, iaitu jikalau terdapat dalam hati kamu sesuatu yang boleh menyebabkan dengki, maka janganlah kamu melakukannya. Jangan turut perasaan dengki itu. Jangan layan, maksudnya jangan kita layan. Dan apabila kamu bercanding, maknanya percaya kepada sial yang dibawa oleh burung, maka kamu perlu melaluinya mengikuti tujuan asalmu, iaitu janganlah kamu kembali seperti amalan-amalan jahiliah. Famdi, maknanya jangan layan, jangan ikuti, jangan menuruti kepercayaan orang jahiliah. Tadi kita sebut orang jahiliah ni bila berlaku binatang, burung terbang ke, lintasan binatang di hadapan dia, dia terus buat andaian. Jangan layan, jangan ikut. Maka itu di antara petua-petua yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan diri kita, perasaan hati kita daripada perasaan hasad, zon dan juga tiarah. Hadis ini ditakhrijkan oleh Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Asbahani daripada Hasan Basri. Hadis ini dinamakan hadis mursal kerana tabi'in meriwayatkan hadis ini tanpa menyebut perantaraan daripada golongan sahabat. Jadi hadis ini tabi'in terus disebut
bahawa Nabi SAW bersabda. Sepatutnya tabi'in pernah bertemu dengan Nabi tak? Tabi'in, golongan yang disebut sebagai tabi'in, tabi', pernah tak bertemu dengan Rasulullah SAW? Semua tuan-tuan kata tak pernah bertemu sebab dia tabi'in. Kalau sahabat barulah bertemu dengan Rasulullah. Sebab di antara definisi yang disebut oleh ulama, apa makna sahabat ini? Man ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa huwa mu'minun wa mata 'ala al-Islam. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi ketika hidup. Sebahagian ulama kata siapa-siapa yang pernah melihat. Sebahagian yang lain kata siapa yang pernah bertemu. Kalau melihat, Abdullah ibnu Maktum tak pernah melihat Nabi, dan ada sebahagian yang lain kata tak pernah melihat Nabi. Ada beberapa orang sahabat tak pernah nampak Nabi sebab dia buta, lahir-lahir buta. Sahabat sebab tak pernah tengok. Jadi kebanyakan ulama ambil definisi yang kata bertemu walaupun buta. Dia sahabat lah tu walaupun dia buta. Kalau kata tengok, bukan semua sahabat sempat tengok Nabi kerana buta. Kalau gitu bukan sahabat tak. Sempat, asalkan dia dapat bertemu dengan Nabi, ataupun dia berjumpa dengan Nabi di dalam beberapa ketika, dapat jumpa sehari ke sebentar je, duduk dalam majlis bersama dengan Nabi, itu pun dia panggil sahabat. Okey, sahabat dia pernah bertemu dengan Nabi lah, ringkas ceritanya. Tapi nak cerita tabi'in, suatu generasi yang lahir setelah Nabi wafat, lahir di zaman sahabat, bukan lahir di zaman Nabi. Tiba-tiba bagaimana mungkin seseorang tabi'in ini dia meriwayatkan hadis, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya dia kena sebut haddatsana, sami'tu, sahabat dia dengar daripada sahabat, ataupun dia kata akhbarana, sahabat yang beritahu kepada kami, sahabat ambil daripada Nabi. Ini direct terus kepada Nabi. Itu dipanggil hadis yang mursal. Hadis mursal ini adalah merupakan sebahagian daripada hadis-hadis yang munqati', terputus dia punya sanad. Di antara syarat hadis yang sahih adalah ittisalus sanad, berhubung sanad daripada permulaan sehingga akhir. Contohnya kita kata daripada Imam Bukhari ke Muslim ke Tirmizi, dia riwayatkan hadis hadasana tu direct terus kepada Nabi tanpa berlaku putusnya, terpotongnya sanad. Okey, hadis ini adalah hadis yang mursal. Dia kata kerana tabi'in meriwayatkan hadis ini tanpa menyebut perantaraan daripada golongan sahabat. Maka hadis ini hadis yang lemah. Tapi dalam hadis yang lain yang sahih memang ada sebut tentang bahayanya hasad, tentang bahayanya zon, dan tentang bahayanya tiarah. Maka hadis ini boleh diamalkan di sudut makna je. Tetapi nak disandarkan kepada Nabi tak boleh. Makna kepada hadis ini boleh diamalkan kerana di dalam hadis-hadis yang sahih ada menyebut begini, di dalam riwayat yang lain. Cuma kita baca hadis ni, kita nak sandarkan kepada Nabi tak boleh lah. Yang kedua, bagaimana nak mengelak diri daripada perasaan hasad. Membenci diri kita sendiri daripada menyukai hilangnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian hamba-Nya. Bukan sahaja kita tak suka, kita benci kalau nikmat itu hilang daripada kita. Memang kita semua macam tu. Kalau sihat tiba-tiba jadi tak sihat, ada duit dia hilang, ada kereta kena curi dengan orang, ada sesuatu nikmat tu maka terhapus, dia tak suka kan. Dia kena ada perasaan itu bila orang lain mengalami benda yang sama. Itu dapat menghilangkan perasaan hasad. Orang hilang kereta, kita kena susah hati. Orang hilang duit, kita kena susah hati. Ada orang ditimpa musibah, bencana oleh Allah Ta'ala sebagai ujian, kita kena rasa sedih, kena simpati dengan kesusahan, penderitaan yang dialami oleh orang lain. Jadi yang kedua ini, insya-Allah dengan tindakan itu, perbuatan itu dapat menghapuskan perasaan hasad kita kepada orang lain. Dia kata membenci diri kita sendiri daripada menyukai hilangnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian hamba-Nya. Bukan seseorang hamba, bukan dia kawan kita, adik-adik kita sahaja. Kalau dia hilang nikmat, kita keseksian, simpati. Orang lain pun, orang yang kita tak kenal,
Hilang nikmat, kita rasa simpati juga. Apabila perasaan benci itu menyertai kita kerana urusan agama, sebab tu kita rasa sedih, simpati terhadap nikmat yang hilang daripada orang lain. Yang menyebabkan kita merasa suka dengan hilangnya nikmat seorang itu malah menjadikan ia tabiat kebiasaan. Dan saya kita akan terhindar. Dia kata apabila perasaan benci itu menyertai kita kerana urusan agama, menyebabkan kita berasa suka dengan hilangnya nikmat seseorang itu, itu dia jadi hasad, malah menjadikannya tabiat kebiasaan. Maksudnya kita akan terhindar daripada dosa itu. Sebaliknya pula, bukan kita rasa suka, kita rasa tak suka. Nikmat itu hilang daripada orang lain. Sebagaimana nikmat hilang daripada diri kita, kita tak suka, begitu juga bila berlaku musibah itu kepada orang lain. Kita tidak diwajibkan mengubah semua tabiat itu. Tak boleh nak ubah semua. Perasaan tu dah bertapak hasad, dengki, dan juga sifat-sifat mazmumah yang lain itu dah bertapak, tiba-tiba nak hilang dengan serta-merta tidak mungkin. Dia kata tidak diwajibkan mengubah semua tabiat itu kerana kita tidak mampu mengubah kebiasaan pada setiap perbuatan. Nak ubah semua tak boleh. Cuma kita kena ubah sikit demi sedikit, pelan-pelan. Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengubah. Sebab itu ada doa walaupun Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak mengubah nasib kepada sesuatu kaum, keadaan kepada sesuatu kaum, melainkan dia ubah sendiri. Nak menunjukkan bahawa kita ni tak boleh serah bulat-bulat kepada Allah. Oleh kerana kita ni ahli sunnah wal jamaah, dia kena ada usaha dan ikhtiar. Pertamanya kita usaha untuk ubah dulu. Yang kedua disertakan dengan doa. Nabi SAW selalu berdoa. Di antara doa yang Nabi doa apa dia? Allahumma inni a'udzubika min munqaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Nabi ni dah cantik dah perangai dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat yang kita bacakan tadi, kamu memiliki budi pekerti yang sangat agung. Pun begitu, dia selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, jauhkan diri dia daripada apa dia? Perkara-perkara yang mungkar, di sudut perbuatan dan juga di sudut akhlak. Sedangkan Nabi akhlak yang paling baik. Tindakan yang dia lakukan oleh Nabi tidak terjatuh kepada dosa. Salah tu sebagai manusia biasa je, bukan macam kita bila salah ni jadi dosa. Nabi ni bila tersalah, nak ceritanya dia sifat manusia. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran kan, yang satu sirah yang pernah beberapa kali kita baca di sini, Nabi pernah bermasa muka dengan siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi duk asyik nak layan orang kafir, pembesar kafir supaya nak masuk Islam, nak teka dia mau masuk Islam. Ini suatu peluang keemasan. Nabi ni sentiasa mengambil peluang. Kita ni tak ambil peluang. Sembang orang dia sembang benda lara banyak, benda dunia. Tak ambil peluang nak tarik orang kepada agama, kepada Islam. Sembang orang bukan Islam, tak ambil peluang nak ajak masuk Islam. Sembang dengan orang Islam dah, kita tak bagi kesedaran untuk menguatkan agama Islam, untuk menyebarkan ajaran sunnah kepada dia. Sembang lara banyak. Nabi tidak begitu tuan-tuan. Setiap orang yang dia sembang tu mesti dia mengambil kesempatan, mengambil ruang dan peluang. Kena ikut cara Nabi. Pantang berjumpa dengan orang, dia nak sampaikan dakwah. Bila bertemu dengan orang kafir ni, dia nak sampaikan dakwah, ajak mereka supaya memeluk agama Islam. Dalam waktu yang sama, orang Islam dah okey dah. Abdullah ibnu Ummi Maktum ni duk asyik tanya beberapa soalan yang berkaitan dengan agama. Kamu ni tak apa dah masuk Islam dah okey dah. Lain kali lah tanya, jangan masa ni pula kamu nak sibuk. Nabi pun masang muka dengan dia tak nampak. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia tak nampak, tak apalah. Orang buta ni orang buat macam mana pun dia senyum je. Tuan-tuan pernah tak tengok orang buta dia masang muka? Seumur hidup saya tak pernah tuan-tuan. Orang buta ni mesti dia senyum. Tuan-tuan tengok SG Bank, tengah nyanyi dia senyum lagi, menunjukkan orang buta ni dia baik hati. Mata dia tak nampak tapi hati dia baik. Orang buat macam mana pun dia senyum je. Mana orang buta marah kat orang masang muka? Tak payah cuba tengok. Dan banyak orang, berapa ramai di kalangan orang buta, bila hati bersih, berapa ramai orang buta hafal Quran, sebuah Quran tu 30 juzuk. Ingat elok orang buta ni Quran.
Kita celik mata, hati buta. Quran tak ingat. Orang buta ni hebat, itu satu anugerah. Orang ni bila kata-kata lemah kurang, bukan semua benda dia kurang, bukan semua benda dia lemah. Mungkin lemah di sudut penglihatan dia tak nampak satu kecacatan dia, tapi hati dia baik. Jadi Rasulullah ni bukan apa, dia nak ajak orang tu nak masuk Islam. Tiba-tiba orang buta ni pula duk tanya macam-macam. Dia masa muka, Allah Ta'ala tegur. Maknanya salah tak tindakan dia tu? Salah tindakan Nabi tadi. Tetapi kesalahan yang tidak membawa kepada dosa. Bukan kata Nabi-Nabi ni tak salah langsung, salah. Kalau tidak dia bukan manusia, malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Buat apa saja yang Allah Ta'ala suruh. Sebab Nabi bukan malaikat. Tujuannya dilantik Nabi ni daripada kalangan manusia, nak bagi manusia boleh turut, manusia boleh ikut, manusia boleh mencontohi. Sebab tu dalam Quran suruh contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah adalah ikutan yang paling baik. Allah Ta'ala tak kata sesungguhnya pada para malaikat ikutan yang paling baik. Tak ada ayat Quran kita jumpa sesungguhnya pada para malaikat itu contoh kamu yang paling baik. Tak. Sebab kita tak boleh nak ikut malaikat. Tak makan, tak minum, tak tidur, tak mengantuk. Nampak? Dia suruh ikut Rasulullah. Jadi bila ikut Rasulullah, Rasulullah dia mesti berperangai, berperwatakan macam manusia, tetapi perangai dan perwatakan manusia itu tidak terjatuh kepada dosa. Di zaman Nabi orang pernah heran. Kenapa Rasulullah pergi ke pasar makan makanan? Allah Ta'ala turun ayat Quran. Yang apa yang mereka petikaikan, yamshi fil aswaq wa yaqulu ta'am kan. Bukanlah rasul itu bila sebut asalkan rasul ni tak boleh berjalan ke pasar-pasar. Itu bukan rasul lah pula. Kenapa ni rasul? Rasul patutnya duduk dalam masjid, duduk berzikir, iktikaf sudah. Kenapa pergi ke pasar? Tiba-tiba nampak Nabi dia pergi ke pasar. Lepas tu tengok makan makanan. Kenapa Nabi makan? Dia duduk ingat dalam kepala otak dia, bila sebut Nabi ni tak makan, tak lapar, tak tidur. Menunjukkan bersifat sebagaimana sifat kemanusiaan, tetapi kalau tersalah, kesalahan yang tidak membawa kepada dosa. Jadi dia kata membenci diri sendiri daripada menyukai hilangnya nikmat kepada orang lain. Sekalian hambanya, apabila perasaan benci itu menyertai kita kerana urusan agama, menyebabkan kita berasa suka dengan hilangnya nikmat seorang itu. Sebenarnya tidak suka, menyebabkan kita tidak suka hilangnya nikmat orang itu. Kita tidak diwajibkan mengubah semua tabiat itu kerana kita tidak mampu mengubah kebiasaan pada setiap perbuatan. Perlu diingati, tabiat ini sebenarnya tidak menjadi melainkan mereka yang terputus pemerhatian terhadap makhluk. Tak cara makhluk. Bahkan dia yakin bahawa orang yang mendapat nikmat itu sebenarnya tidak terlepas daripada resiko, sama ada menjadi isi neraka ataupun syurga. Jadi kita kena tahu juga, untuk menghilangkan perasaan hasad ini, orang yang dapat nikmat itu dia ada resiko yang besar. Kenapa kita nak cemburu? Kenapa tak puas hati? Orang yang dapat nikmat itu Allah Ta'ala akan tanya dia, sama ada dengan nikmat itu dia masuk syurga ataupun dengan nikmat itu dia masuk neraka. Masuk isyarah. Kita bagi laluan kepada azan dulu ya.
Bahkan dia yakin bahawa orang yang mendapat nikmat itu sebenarnya tidak terlepas daripada risiko, daripada kesan yang dia dapat nikmat, sama ada menjadi isi neraka ataupun syurga. Sebab wala tus'alunna yawma izin anin na'im. Jadi di antara cara kita nak mengelak daripada perasaan hasad, tak puas hati, dengki dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lain, kita kena ingat orang yang dapat nikmat itu tak semestinya dia seronok. Mungkin dia boleh seronok atas dunia, tetapi di akhirat dia tak seronok. Apabila dia membelanjakan nikmat dan juga sesuatu pemberian, sesuatu anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka kepada jalan yang tak betul. Macam Bani Israel yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat aku terhadapmu yang aku lebihkan kamu daripada sekalian alam. Maknanya alam pada masa itu, Nabi manusia pada masa itu dilebihkan Bani Israel lebih daripada beberapa nikmat. Nikmat cukup banyak Bani Israel ini dapat. Maknanya dengan nikmat itu dia lawan Allah Ta'ala, tak beriman. Dan bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran juga, Firaun dia menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk menyesatkan orang. Dia beli rakyat untuk sembah dia, dan dia mengaku dia Tuhan. Dengan nikmat dia beli rakyat, dia tak bagi ikut Nabi Musa AS. Maknanya dengan nikmat boleh masuk neraka. Sebab tu jangan seronok, jangan rasa susah hati sangat seseorang yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Belum tentu dia bawa nikmat itu ke jalan syurga. Dan yang kedua, dengan nikmat boleh masuk syurga, iaitu dia menginfakkan sebahagian. Anfiqu mimma razaqnakum. Allah Ta'ala kata, kamu infakkan sebahagian. Mimma maknanya sebahagian, bukan infak semua. Dapat gaji sebulan 3,000 dia bagi kat masjid semua, kupang tak tinggal. Dapat 4,000 semua dia bagi kat masjid. Allah Ta'ala kata sebahagian. Sebahagian kamu guna, sebahagian yang lain kamu infaklah pada jalan Allah Ta'ala. Okey, di sini nikmat ni sini disebut kadang-kadang boleh membawa seorang itu kepada neraka kalau bawa jalan lain daripada Allah, jalan lain daripada jalan agama. Yang kedua, dengan nikmat pemberian itu boleh mendatangkan, boleh memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Maka tiada bandingan antara nikmat itu dengan nikmat syurga. Tak boleh nak lawan. Nikmat dunia ni hebat macam mana pun tak boleh nak lawan. Jangan susah hatilah orang lain dapat nikmat banyak, duit banyak daripada kita, kekayaan dia lebih daripada kita. Jangan susah hati. Sebab apa tak susah hati? Yang kedua ni, tadi dia kata dengan nikmat juga kadang-kadang boleh masuk neraka. Yang keduanya, nak dibandingkan akhirat besok, nikmat syurga lebih besar, lebih hebat daripada nikmat yang orang lain dapat, yang kita tak dapat tu. Sebab dalam hadis kata, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatala ala qalbi bashar. Benda yang tak boleh nak digambarkan dengan mata pendengaran dan dengan hati kita, akan nikmat syurga. Tak apa, kita tak dapat atas dunia, kita tunggu di sana insya-Allah. Nikmat syurga. Bahkan semua makhluk yang dilihatnya itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kekasihnya. Nak dapat nikmat syurga ni kena mengasihi Allah dan Allah Ta'ala mengasihi kita. Maka apabila seorang itu mengasihi yang lain, kerana lain juga adalah hamba kepada kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kasih itu adalah kesan yang nyata daripada nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kita nak kasih ini adalah kasih kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang memurniakan semua nikmat-nikmat pemberian-pemberian kepada manusia. Bila kita kasih kepada Allah, menunjukkan kita ni hamba Allah. Bila kasih kepada orang, kepada dunia, kepada sesuatu yang lain daripada Allah, kita ni adalah hamba kepada orang, hamba kepada dunia, bukan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis dah kita 2 kali kita baca 2 bulan berturut-turut tentang makna hasad dan kesan daripada hasad. Dan insya-Allah pada pelajaran yang akan datang kita masuk bab bakhil pula, bab yang ke-11. Bakhil ataupun kedekut dan sayang harta. Ini juga adalah merupakan sebahagian daripada sifat-sifat yang dikeji, dikutuk di dalam agama ataupun di dalam syarak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.